Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar warga hidup bahagia tanpa diabetes? Hari ni kita bersua lagi, nak berkongsi lagi sedikit sebanyak mengenai kencing manis. Okay, so hari ni just nak ni lah, kita nak just berkongsi-kongsi perkongsian ringkas. Sebab mungkin ada yang baru tahu mereka ada kencing manis, mungkin ada yang dah lama dah berkecimpung dalam dunia kencing manis ni. So hari ni saya nak just share apa makanan yang sebenarnya boleh ataupun yang patut dimakan, dan juga makanan yang patut dielakkan untuk mereka yang dah didiagnose ataupun yang dah disahkan ada kencing manis. Okay, so bila kita kata mengenai kencing manis ni, of course yang pertama sekali kita perlukan keseimbangan. Maksudnya keseimbangan gaya hidup yang merangkumi pemakanan, senaman, dan juga mungkin penjagaan keseluruhan, termasuklah mengambil ubat-ubatan yang doktor suruh. Okey, maksudnya tak boleh nak skip ubat sesuka hati. Tapi kadang-kala benda ni boleh jadi mengelirukan sebab ada setengah makanan lah, terutamanya yang kita sangka sihat ataupun yang kita rasa macam boleh makan ni, tapi sebenarnya boleh memberi kesan ataupun boleh mengganggu paras gula dan kesihatan kita, lagi-lagi untuk pesakit kencing manis. So, saya just cerita general. Secara umum ada 3 jenis kencing manis yang biasa kita dengar lah. Yang pertama, diabetes mellitus jenis 1. Yang ini maksudnya daripada lahir sama ada badan dia tak dapat menghasilkan insulin secara mencukupi ataupun mungkin sel pankreas dia tu ada rosak. Kedua adalah diabetes mellitus jenis 2, yang mana yang ni terjadi dan berkait rapat dengan gaya hidup kita. Maksudnya kalau you tak jaga makan, mudahlah dapat kencing manis tu. Yang ketiga adalah GDM ataupun gestational diabetes mellitus, yang mana yang ni adalah khas untuk ibu-ibu sahaja yang mengandung. Lepas tu bila masuk second atau third trimester tu, doktor sahkan ada kencing manis ketika hamil. Yang ini boleh jadi disebabkan oleh perubahan hormon, boleh jadi juga disebabkan oleh gaya hidup, tapi sebenarnya adalah disebabkan ketidakstabilan hormon. Okey, dan American Heart Association, maksudnya Persatuan Jantung lah, dikatakan orang yang ada kencing manis ni risiko dia untuk dapat penyakit tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dan juga penyakit jantung tu boleh meningkat sampai 2 ke 4 kali ganda. Bukan sikit-sikit tau, 2 ke 4 kali ganda tu sangat tinggi. Sebabkan itulah kencing manis ni kita panggil sebagai ibu ataupun raja kepada penyakit. Ibu kepada penyakit. Sebab bermula daripada kencing manis, nanti dia boleh dapat penyakit-penyakit lain. Okay, so objektif bila kita kata kencing manis, kena kawal makan. Tapi kenapa nak kawal? Sebenarnya sebab bila kita kencing manis ni, kita nak kawal paras gula. So objektif untuk kita mengawal makanan sebenarnya adalah untuk kawal paras gula kita tu, supaya gula kita tu sentiasalah normal. Tak adalah bila kita jumpa doktor rasa macam kenapa gula awak tinggi ni? Tak jaga makan. Nanti kita yang akan kena semula. Okay, so sebaiknya tukar diet anda perlahan-lahan. Tak perlu buat perubahan yang mengejut. Kita nak satu perubahan yang boleh istiqamah. Tak adalah maksudnya hari ni berubah, besok dah tak ada buat dah. Kita nak something yang istiqamah, berkekalan. Okay, so tak payah ni lah, saya dah panjang dah cerita brief tu. Okay, saya nak masuk makanan yang sebaiknya kita elakkan. Okay, saya akan berikan 5 makanan yang sebaiknya untuk pesakit kencing manis elakkan. Yang pertama, of course, ni jarang lah saya mesti akan sebut. Yang pertama adalah minuman manis. Okey, kenapa? Sebab ada kajian menunjukkan bila kita ambil minuman manis, risiko untuk dapat penyakit yang berkaitan diabetes seperti masalah hati berlemak akan meningkat. Bukan kencing manis sahaja, tapi masalah-masalah lain seperti masalah hati berlemak. Kenapa? Okey, bila makanan manis ni dia menggunakan gula pasir, selalunya dekat luar lah, sebab gula pasir tu adalah option yang lagi murah. Tapi gula pasir ni anda kena faham, gula pasir adalah satu gabungan gula glukosa dan juga fruktosa. Glukosa kita pakai dalam badan, tapi fruktosa ni kita tak boleh pakai. Badan kita tak boleh gunakan fruktosa. Jadi fruktosa akan dihantar ke hati untuk diproses. Bila diproses ni, dia akan ada, kita panggil byproduct. Maksudnya hasil sampingan daripada gula fruktosa ni, dia boleh menyebabkan uric acid anda tinggi. Dia boleh sebabkan saluran darah anda mengecut, menyebabkan tekanan darah tinggi. Boleh juga menyebabkan keradangan dalam badan meningkat. Bila keradangan dalam badan meningkat, dia boleh sebabkan masalah rintangan insulin. Semua benda ni adalah punca-punca ataupun salah satu sebab yang menyebabkan masalah kencing manis lagi berlaku. Maksudnya makin teruklah kencing manis anda.
Pertama sekali, mungkin orang dekat luar sana saya pernah jumpa, dia kata tak makan dah, saya dah tak makan dah ni, saya tak minum air cola dah, saya dah tak minum air Sarsi, saya dah tak minum ni, saya tak minum air Bertin. Tapi kenapa gula masih tinggi? Lepas tu bila saya korek, rupanya pergi mamak minum teh ais, minum Nescafe ais. Lepas tu, bila saya kata sebenarnya teh ais ni ataupun minuman-minuman yang macam ni, yang kita bancuh ni sebenarnya boleh mengandungi gula yang lagi tinggi daripada air tin, diorang tak percaya. Contoh, 1 tin air tin lah, air bergas yang selalu, air berkarbonat yang kita selalu minum, kebiasaannya mengandungi lebih kurang 38 gram gula. 38 gram Tapi bila kita bancuh biasa, mungkin kita bancuh air bercoklat. Air bercoklat itu sendiri, serbuk dia sendiri dah ada gula. Itu satu. Itu satu. Kemudian kita tambah susu pekat untuk menambah sedap. Supaya nampak sedap tu, kita tambah susu pekat. Bila susu pekat ni saja dah 2 kali gula dah. Dekat situ. So, purata gula di dalam minuman yang kita bancuh ni, sebenarnya purata dia lebih kurang dalam 45 gram banding dengan air tin. Tapi saya tak maksudkan air tin lagi bagus daripada air yang kita bancuh. Maksud saya adalah dua-dua minuman ni sebenarnya mengandungi paras gula yang sangat tinggi. Cuma kita terlepas pandang. Setiap hari kita macam dibenarkan, bukan diwajibkan, hanya dibenarkan ambil gula 24 gram. Ini termasuk gula yang anda tambah dalam makanan, dalam air. So, kalau anda dah minum 1 gelas teh ais, gula dah sampai 40 gram. Dah 2 kali ganda daripada keperluan seharian. Lepas tu, kalau anda tanya kenapa gula masih tinggi, kena cek balik. Buat tak benda yang saya cakap tadi tu? Saya dah kongsi pasal fruktosa tadi, dan ada satu kajian yang mengatakan kalau orang yang obesiti dengan overweight ni, masalah berat badan berlebihan dia sebenarnya terjadi sebab 25%, kebanyakan daripada mereka lah, 25% makanan ataupun tenaga yang diambil seharian adalah daripada minuman manis. Maksud dia tenaga dia datang daripada gula. 25%. Padahal kita hanya perlukan 5% sahaja tenaga daripada gula. Sebab kita perlukan tenaga tu daripada sumber-sumber lain seperti karbohidrat kompleks. Dan bila anda ada masalah obesiti, lagi mudahlah masalah-masalah kencing manis ni berlaku. Lagi mudahlah masalah keradangan berlaku, masalah rintangan insulin berlaku. Dan perkara ini adalah satu cycle yang tak berhenti, yang menyebabkan masalah kencing manis anda takkan dirawat daripada puncanya. Waalaikumsalam Puan Rashidah, Puan Nur Zaidah. Seterusnya saya dah habis. Yang pertama adalah minuman manis. Yang kedua adalah gula semula jadi. Bukan gula lah, dia macam pemanis semula jadi seperti madu, agave nektar ataupun maple syrup. Atau mungkin juga gula Melaka. Kita rasa macam benda ni semua tak berproses, tak ada daripada kilang pun sebenarnya. Dia natural. Macam madu tu, lagilah dia ada banyak nutrisi-nutrisi yang sangat bagus. Which is benda tu pun sendiri adalah sunnah. Saya tak nafikan benda tu, tapi anda kena ingat, madu juga adalah gula. Dan bentuk lain dia adalah gula. Kenapa? Dalam madu juga ada fruktosa. Untuk orang yang sihat, orang yang tak ada masalah lah, maksud dia tak ada masalah dengan pemprosesan gula, tak ada masalah dengan maksudnya penggunaan gula dalam badan, orang yang tak ada masalah kencing manis, dia boleh amalkan madu. Tapi bila anda mempunyai masalah kencing manis, badan anda tidak boleh memproses gula dengan efisien. Sebab itu kita tak galakkan orang yang ada kencing manis untuk ambil gula Melaka, madu dan yang sebagainya, walaupun benda tu natural. Ada satu kajian dia tunjukkan orang yang ambil pesakit kencing manis lah, yang ambil satu sudu gula biasa dan satu sudu madu, paras kenaikan gula dia sama sahaja. Maksud dia dua-dua benda ni, dua-dua makanan ni, dua-dua pemanis ni memberi efek yang sama kepada paras gula dalam darah anda. Dan sebagai contoh, satu sudu gula pasir yang kita makan mengandungi lebih kurang 13 ke 14 gram gula. Tapi bila kita makan madu, sebenarnya dia mengandungi kandungan fruktosa lebih kurang 17 gram gula, which is sebenarnya lagi
tinggi. Tapi daripada segi lainnya, of course, dia mempunyai nutrisi yang lagi tinggi daripada gula pasir. Okey, sebaiknya elakkan. Yang ketiga, kita kena elakkan buah kering. Bukan buah, tapi buah kering. Okey, mungkin ni ramailah kalau macam nak drive jauh-jauh, pergi beli jajan, tak nak beli keropok, beli pula buah kering, mango kering ke, jambu kering ke, sebab rasa macam lagi sihat. Tapi salah konsep tu. Sebab okey, bila buah dikeringkan, dia akan melalui proses yang mana air tu akan disejatlah keluar daripada buah tu. Dan bila benda ni jadi, of course nutrisi tu akan jadi lagi padat dalam buah tu. Macam satu buah yang kecil tu, buah kering tu boleh ada nutrisi yang sangat-sangat padat. Tapi bila dia padat macam tu, of course gula dia juga akan makin padat. Dan ada sesetengah pemprosesan yang tambah gula. Maksud dia untuk dia keringkan tu, dia tambah lagi gula. Dah gula meningkat lagi dekat situ. Okey, sebagai contoh saya bagi kismis ataupun sebenarnya adalah anggur yang kering. Dia punya kandungan gula tu ataupun kandungan fruktosa di dalam dia adalah 4 kali ganda lagi tinggi daripada ataupun jika jika anda makan anggur biasa. Okey, kalau anda makan kismis, okey, lebih kurang 150 gram, kandungan gula dia adalah lebih kurang 100, ataupun karbohidrat lah, bukan gula. Okey, 115 gram. Tapi bila anda makan anggur biasa, kandungan gula dia ataupun karbohidrat dia hanya 27 gram. 4 kali ganda lagi tinggi. Okey, sebab tu anda boleh peria crispy boleh makan ke? Okey, kejap lagi saya cerita pasal peria crispy pula. Okey. Okey, so yang keempat, saya dah cerita 3. Yang keempat adalah lemak trans. Okey, yang inilah pula kita nak cerita pasal peria crispy ke tak crispy ke. Okey, so lemak trans ni adalah satu lemak jadi-jadian lah. Maksudnya dia di dalam, yang dibuat di kilang. Maksud dia kenapa penghilang menggunakan lemak trans ni, sebab dia akan masukkan hydrogen molekul ke dalam lemak tak tepu. Okey, lemak tak tepu ni pada asalnya sihat, tapi bila diproses ditambah hidrogen, dia akan jadi berbahaya. Sebab kenapa penghilang buat benda ni untuk jadikan makanan tu jadi lagi stabil. Okey, bila dia stabil, dia tahan lama. So kita macam makanan-makanan yang kita di kedai tu basically yang diproses, makanan-makanan yang bergoreng, yang berminyak, semua benda ni adalah kaya dengan lemak trans. Dan satu lagi, kenapa kita rasa lemak trans ni macam kita punya awareness untuk lemak trans ni tak banyak sangat, sebab kita selalu risau on lemak tepu. Tapi sebenarnya lemak trans ni sama berbahaya ataupun sebenarnya lagi berbahaya. Okey, kenapa kita tak nampak? Sebab lemak trans ni biasanya dia ada banyak di sumber makanan-makanan yang bersumberkan margarin. Banyak tahu makanan yang bersumberkan margarin. Contoh kek butter yang kita makan petang-petang tu. Okey. Ataupun pastry, cinnamon roll yang kita makan, ataupun kita makan kek di rumah kawan, makan kek coklat. Okey, tu belum lagi kita makan cream cracker, biskut tawar cicah dengan teh petang-petang. Semua tu adalah sumber lemak trans. Bila anda makan lemak trans berlebihan, dia memang tidak menaikkan paras gula secara langsung. Maksudnya tak adalah you makan tu gula akan naik terus. Tapi dia boleh menyebabkan keradangan. Dia boleh meningkatkan keradangan di dalam badan. Sebab trans fat ni bertindak dengan badan dan meningkatkan paras keradangan di dalam badan. Dia bukan meningkatkan paras keradangan sahaja, tapi dia juga boleh meningkatkan paras kolesterol jahat di dalam darah. Sebab tu bila anda dah ada masalah kolesterol tinggi, masalah kencing manis, anda kena ingat anda berisiko 2 ke 4 kali ganda untuk mendapat serangan jantung. Okey, chicken pie ada lemak trans tak? Of course ada. Chicken pie daripada, bila kita buat crust chicken pie tu, kita guna margarine. Okey, kita guna margarine. Margarine adalah sumber lemak trans. Okey, sebab kalau anda tengok bahan, dia adalah berasal daripada ingredients dia. Yang pertama adalah minyak sayuran. Maksudnya bila dia minyak sayuran, dia kena dikeraskan kan. Bila dia dikeraskan, dia kena tambah hidrogen, dan daripada situlah adalah sebenarnya pemprosesan yang menghasilkan lemak trans. So chicken pie pun kalau nak makan kena berwaspada. Okey, nampak memang sedap, tapi kenalah hati-hati. Alright. Yang kelima adalah pencuci mulut. Sedap pula chicken pie tu adalah pencuci mulut lah kan.
Okay, pencuci mulut ni tak kisahlah kek ke, kuih yang beli dekat tepi jalan tu ke, ataupun aiskrim ke, tengah-tengah craving tu. Okay, tapi sebenarnya kenapa pencuci mulut ni dia sebenarnya macam kita boleh kata bahaya lah ataupun tak elok untuk diamalkan. Sebab kita tak nampak, tapi sebenarnya dia macam kita makan pelbagai jenis gula dalam satu masa. Okay, dalam satu masa. Kenapa saya kata macam ni? Sebab, okay, contoh saya bagi contoh, mungkin muffin ataupun muffin coklat atau muffin blueberry. Kita nampak kecil je, macam yang makan satu tak rasa bersalah ni. Okay, so kita ambil satu. Tapi apa yang anda tak tahu, dalam satu kecil, muffin kecil tu sebenarnya umpama macam kita makan 5 sendok nasi. Kandungan karbohidrat dia sama macam kita makan 5 sendok nasi. Kecil je tu, muffin tu macam makan 5 sendok nasi. Tak tahu, makan nasi lagi penting ke makan muffin lagi penting. So, benda-benda ni adalah something yang anda perlu jaga. Okay, so kebanyakan pencuci mulut juga dia kaya dengan lemak trans. Okay, dia masa-masa dia relate lah, benda ni berkait antara satu sama lain. Dia selain daripada tinggi gula, dia tinggi lemak trans. Itulah yang menjadikan makanan ini sedap. Sebab tu ada satu kajian daripada University Montreal kalau saya tak silap. Kajian daripada ni mengatakan orang yang biasa makan makanan yang manis, yang berkarbo tinggi, berlemak tinggi ni, bila kita stopkan dia, kita suruh dia stop mendadak lah, kita suruh mendadak, kita suruh dia makan secara sihat, dia akan ada withdrawal symptom. Maksud dia akan rasa sangat sensitif, dia mudah marah. Kenapa? Sebab sebenarnya bila anda makan makanan ni lah, makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, tinggi karbohidrat, dia merangsang keluarkan chemical di dalam otak. Okay, bila dia makan, dia merangsang chemical di dalam otak ni, dia akan menghasilkan anda ketagih. Dia akan membuatkan anda ketagih. Sebab tu bila makan kek tak boleh berhenti. Sebab tu bila makan benda-benda yang sedap, yang berlemak ni tak boleh nak berhenti. Sebab dia merangsang otak untuk pujuk kita supaya makan lagi banyak. Okay, sebenarnya ini adalah musuh dalam diam. Okay, so saya dah ada share 5 makanan yang sebaiknya tak bolehlah diamalkan. Kalau kadang-kadang nak makan tu boleh, tapi maksud dia bukan sesuatu yang anda boleh makan setiap hari. Alright, kalau guna pure butter, okay ke tak? Pure butter is better daripada margarine. Okay, sebab pure butter dia menggunakan susu dan dia tidak diproses yang boleh menghasilkan lemak trans. Okay, tapi tak boleh makan selalu jugalah sebab dia masih ada kandungan lemak tepu. Maksud dia kalau you nak makan, kena still control. Tak boleh selalu juga. Okay, sebab lemak tepu juga memberi kesan kepada lemak di dalam badan dan tak boleh diambil secara berlebihan. Kena ambil sederhana. Alright. Okay, so next saya nak pergi kepada makanan yang boleh dimakan pula. Tadi dah cerita apa yang tak boleh makan, kenalah cerita apa yang boleh makan pula. Nanti kusut macam yang semua makanan aku dah dalam list. Okay, so sedang je. Benda ni saya dah berkali-kali dikongsi. Boleh tengok di video-video sebelum ni pun dah banyak kongsi. Yang pertama, kalau nak makan, mesti makan karbohidrat. Saya bagi umum. Kenapa? Sebab karbohidrat ni still adalah satu sumber tenaga utama. Kalau orang kencing manis tak makan, diorang boleh hypo. Lagi-lagi orang yang dah cuncuk insulin, kena makan. Orang yang dah ambil ubat, kena makan nasi, kena makan karbo. Tak kisahlah karbo jenis apa. Tapi anda kena ingat, semua makanan berkarbohidrat boleh memberi kesan kepada paras gula. So, anda kena pilih jenis karbohidrat mana yang lagi baik. So, apa yang saya boleh suggest bila anda nak makan karbohidrat, pilih yang tinggi serat. Satu. Okay, so kalau macam nak tinggi serat tu, contoh beras perang berbanding kepada beras putih. Ataupun roti, kalau nak makan roti tu, jangan nak ambil yang roti putih. Ambil yang roti whole grain yang warna hijau. Ataupun yang banyak serat tu, yang tak sedap tu. Tapi sebenarnya yang tak sedap ni lah yang boleh membantu kesihatan kita. Okay, sebaiknya kalau nak makan makanan berkarbohidrat juga, elakkan. Okay, elakkan makanan yang diproses. Contohnya tepung. Tepung
tepung adalah karbohidrat. Maksudnya apa-apa makanan yang berasaskan tepung, termasuklah cekodok yang anda goreng tu setiap petang, itu pun adalah salah satu sumber karbohidrat. Tapi anda kena ingat, tepung ni adalah makanan yang ultra processed. Maksud dia diproses secara halus. Maksudnya bila dia diproses macam ni, bila kita makan, dia boleh menyebabkan gula naik dengan sangat cepat, which is sebenarnya tak baik untuk diamalkan. Sebab tu saya galakkan makanlah karbohidrat yang tinggi dengan serat. Okey? Yang kedua adalah protein. Okey, protein ni bila anda ada kurangkan karbo, okey, saya lupa nak tambah. Bila nak makan karbohidrat, portion hanya segenggam. Okey, segenggam saja ikut tangan masing-masing. Okey, bila letak segenggam tu, nasi satu genggam tu lebih kurang dalam 2 senduk sahaja. Satu senduk membumbung dah memadai. Sebenarnya badan anda tak perlukan pun karbohidrat secara berlebihan. Sebab cara hidup kita ni adalah cara hidup yang sangat relax. Kita duduk di office, buat kerja, kita tak membanting tulang nak pergi sawah padi ke, nak menoreh getah. Kadang-kadang apa yang kita rasa kita nak makan tu hanya kita punya craving, bukan sebenarnya badan kita perlukan pun. Okay, back kepada protein. Okay, so protein, bila anda dah kurangkan carbs, mungkin selama ni makan nasi penuh sepinggan, bila anda kena kurangkan jadi 1 genggam sahaja, of course anda rasa macam ya Allah tak kenyang. Okay, so anda perlu tambah dengan makanan lain, iaitu sumber protein. Maksudnya ayam ke, ikan ke, daging ke, ataupun boleh juga amalkan protein daripada sumber tumbuhan. Kenapa? Sebab sumber tumbuhan punya protein ni dia sebenarnya lagi mengenyangkan sebab dia ada serat. Itu satu. Satu lagi, dia juga sebenarnya mengandungi, selain daripada mengandungi protein, dia juga mengandungi nutrisi-nutrisi lain yang secara tidak langsung membantu untuk membantu kesihatan anda. Contoh protein tumbuhan macam tahu, tempe, apa lagi, soya. Sebenarnya ini semua adalah, ataupun kekacang, ini adalah sumber-sumber protein yang anda boleh amalkan. Dan pastikan anda elakkan ataupun kurangkan kekerapan makan daging merah ataupun daging berproses. Okey, sebab dalam daging merah ataupun daging berproses ni macam sausage lah, daging berproses macam sausage ataupun macam ham slice chicken tu, itu semua adalah daging-daging yang berproses. Kenapa saya kata elakkan? Sebab benda ni sebenarnya adalah dia mengandungi satu bahan di dalam daging berproses ataupun daging merah ni yang boleh menggalakkan masalah rintangan insulin berlaku, dan juga dia boleh menggalakkan kanser untuk berlaku jika anda ambil secara berlebihan. Nak makan boleh, tapi jangan kerap. 1 ke 2 kali seminggu dah memadai. Alright? Yang ketiga, lebihkan sayur-sayuran. Okey, kenapa sayur ni penting? Of course lah, sebab sayur pun warna-warni. Daripada warna-warni sayuran ni pun anda dah tahu yang sebenarnya setiap warna ni mempunyai kebaikan yang tersendiri. Sebab tu anda kena lebihkan. Selain daripada tu, sayur juga mengandungi serat-serat yang diperlukan untuk anda membuang, untuk melancarkan penghadaman. Bila penghadaman anda tak lancar, banyak lagi masalah lain yang boleh timbul. So, berapa banyak nak makan sayur satu hari? Okey, setiap kali makan, rules dia senang sahaja. Tadah tangan. Okey, tadah tangan. Bukan satu tadah tangan, 2 tadah tangan tu. Okey, tadah tangan. Setiap kali nak makan, make sure sayur anda sebanyak tadah tangan anda. Makin besar tangan anda, makin banyaklah sayur yang perlu ada. Okey, dan pastikan anda buat dan ulang benda ni 3 kali sehari. Maksud dia dalam satu hari sekurang-kurangnya 3 hidangan sayuran. Tak kisahlah nak makan sayur apa, nak makan kobis ke, nak makan lobak ke, okey, ataupun nak makan kangkung ke, boleh, tak ada masalah. Lagi bagus, lagi digalakkan. Okey, dan make sure kalau boleh lampingan tu warna-warni lah. Janganlah warna-warni ayam dekat sini, daging dekat sini, udang dekat sini. Maksud dia warna-warni tu mungkin ada carrot, ada bell pepper tu. Lepas tu adalah ayam satu ketul. Jangan ayam pula lagi banyak daripada sayur-sayuran. Okay? Okay, next adalah keempat, ikan. Okay? Saya tahu saya dah sentuh pasal protein tadi, tapi special untuk ikan. Malaysia ni kaya banyak dengan ikan-ikan. Tapi anda sebaiknya makan yang digalakkan adalah makan ikan yang berlemak. Okey, ikan berlemak ni jangan risau, bukan salmon saja. Okey, banyak lagi makanan ataupun ikan berlemak lain yang kita boleh makan. Contoh macam mackerel, ikan kembung.
Okay, ikan cencaru. Okay, bila dah ikan tu ada satu part yang warna gelap tu kan, macam warna hitam sikit tu kan. Okay. So, bila nak makan yang ikan tu, sebenarnya yang part yang hitam tu sebenarnya adalah tempat ataupun di mana kandungan ikan tu yang paling banyak lemak. Yang tempat yang hitam tu sebenarnya. So, banyak-banyakkan makan ikan. Kenapa saya kata ikan yang berlemak ni bagus? Sebab ikan berlemak mengandungi lemak yang baik, iaitu omega 3. Omega 3 ni dia bersifat anti radang. Maksudnya bila you makan something yang menyebabkan keradangan, tapi sambil tu kita lindungi badan dengan makanan-makanan yang boleh menyelamatkan kita daripada keradangan. Contoh macam omega 3 ni, tak adalah benda tu menerukkan keadaan badan kita. Maksudnya kita makan sesuatu yang berbahaya, tapi kita provide juga badan kita dengan something yang boleh menyihatkan semula di dalam. Okey, sayur kena masak dulu ke? Tak kisah. Kalau nak makan sayur mentah boleh, nak masak dahulu pun boleh, tapi perlu ingat kalau sayur terlalu layu, nutrisi di dalam dia akan hilang. Okey, jangan masak sayur terlalu layu. Ataupun kalau sebaiknya sebenarnya kita syorkan cara masak sayur steam. Alright? Saya selalu buang yang hitam cencara tu, ingat tak Angus? Tak, sebenarnya itulah tempat dekat mana lemak paling banyak. Okay? Okay, next. Dah habis ikan. Yang kelima adalah buah-buahan. Okay, orang kencing manis of course tak boleh makan buah dengan banyak. Okay, tak boleh nak makan buah secara bermewah-mewah macam dulu kala lah. Tapi kena ingat, buah masih penting sebab dia pun sama macam sayur. Dia ada warna-warna dia. Setiap buah-buahan ada specialty dia sendiri, ada kelebihan dia sendiri, yang mana kalau anda nak ambil, sangat-sangat baik untuk kesihatan. Tapi untuk orang kencing manis, macam mana nak ambil buah-buahan? Okay, so just jangan ambil buah kering. Macam saya kata tadi, ambil buah yang segar. Elakkan ambil dalam bentuk jus. Kadang-kadang dalam jus ni, kalau dekat luar, of course dia tambah gula. Itu satu. Dan kemudian kita akan tapis. Jaranglah orang minum jus dia tak tapis sebab tak sedap. Dia ada rasa hampas dekat tekak. So, kena, kalau nak makan buah tu, makan macam tu je. Alright? Tapi kena ikut portion. Sebab buah pun macam selalu diulang, buah masih mengandungi fruktosa ataupun salah satu gula ringkas yang bila masuk dalam badan masih boleh memberi kesan kepada paras gula dalam darah. Okay, so apple merah sesuai ke untuk orang manis? Sebenarnya, okay, untuk pengetahuan anda, semua jenis buah adalah baik dan boleh dimakan. Cuma ada sesetengah orang ataupun setengah pesakit kencing manis ni, dia sensitif sikit dekat setengah buah. So, bila nak makan buah tu, okay, let's say nak ambil apple merah, makan. Lepas 2 jam, ceklah gula. Kalau terlalu tinggi, mungkin anda tidak sesuai dengan buah apple. Tapi kebiasaannya buah-buah yang orang tak sesuai ni, biasa durian lah. Durian, pisang. Tapi kalau sebenarnya, yang sebetulnya kalau anda jaga betul portion, tak ada masalah dengan adakah buah tu menaikkan paras gula ataupun tak. Okay, so macam apple merah ataupun apple merah ke, apple hijau ke, perbezaan dia hanya dekat color dan mungkin ada perbezaan sikit lah dekat paras kandungan gula dalam apple tu. Tapi untuk overall nutrisi ataupun berapa banyak nak makan, apple merah ke, oren ke, boleh makan satu biji tu sekali makan. Alright? Ataupun boleh juga kalau nak makan anggur, ambil 8 biji sahaja. Atau rambutan manis kan, sekali makan, sekali duduk, ambil 5 biji sahaja. 5 biji jangan lebih-lebih. Kalau dah sejukkan rambutan dekat peti ais tu, asingkan dulu baru makan. Jangan makan terus daripada bekas yang besar, takut terlajak. Okay, kalau nak makan durian, nanti musim kan, ambil 2 ulas sahaja untuk pesakit kencing manis. Berhati-hati dengan berapa banyak buah yang anda makan. Okay, last sekali adalah fitonutrisi. Okay, fitonutrisi ni mungkin ada yang tak tahu. Tapi fito bermaksud tumbuh-tumbuhan, nutrisi adalah nutrisi. So, bila kita gabungkan fitonutrisi ni, maksud dia adalah nutrisi daripada tumbuh-tumbuhan. Kenapa saya kata ni pun penting untuk anda amalkan? Sebabnya sebenarnya kita ni ataupun rakyat Malaysia ni, walaupun saya kata sayur-sayuran dan buah-buahan ni adalah sesuatu yang anda perlu makan setiap hari, tapi mengikut statistik 95% rakyat Malaysia tidak makan sayur. Adakah anda termasuk yang 95% tu? Ke anda makan sayur? Cuba mengaku dekat komen. Anda makan sayur ataupun tak? Alright. Okay, so kalau anda nak makan sayur,
Atau nak makan sayur pula. Okay, maaf. Okay, kalau anda tak makan sayur, anda dah kerugian atau dah rugi dah, sebab nutrisi daripada sayuran dan buahan ni adalah sangat banyak. Dan sebenarnya ada banyak lagi nutrisi ataupun fitonutrisi di luar sana yang kita tak dapat amalkan sepenuhnya sebab kita tak makan. Contoh macam resveratrol daripada biji anggur. Siapa makan biji anggur? Angkat tangan. Tak ada orang. Jarang orang makan biji anggur. Selalu orang nak beli pun yang seedless grape, yang tak ada biji tu. Okay, so sebenarnya dalam biji anggur ni lah yang paling kaya dengan antioksidan yang sebenarnya boleh menurunkan rintangan insulin ataupun dia boleh membantu penyerapan gula tu lagi cepat, lagi lancar lah. Okay, ataupun dalam cranberry, polyphenol. Dalam cranberry tu ada satu bahan yang kita panggil sebagai polyphenol yang boleh tingkatkan sensitivity insulin. Maksud dia membantu insulin kita untuk menyerap gula. Alright, untuk membantu masukkan gula ke dalam sel. Okay, ataupun mungkin dalam buah manggis. Dalam buah manggis ada satu antioksidan, tapi sebenarnya bukan dekat buah manggis tu, dekat kulit dia. Sebab tu warna ungu. Warna ungu manggis tu sebenarnya datang daripada xanthan. Okay, xanthan ni pula dia memang terbukti boleh meningkatkan kadar penyerapan gula di dalam sel. So maksud dia bila dia membantu kadar penyerapan gula, maksud dia cara pemprosesan gula dalam badan kita tu menjadi lagi lancar. Ataupun mungkin dalam blueberry ada anthocyanin yang sebenarnya memang dikaji bersifat anti-diabetik. Maksud dia boleh melindungi anda daripada paras gula yang sangat tinggi dan boleh membantu menurunkan rintangan insulin. Okay. So buah-buah ni kadang-kadang kenapa saya kata rugi, sebab satu, untuk orang yang ada kencing manis, dia tak boleh nak makan buah yang banyak. Maksud dia serentak nak makan sampai 10 jenis buah untuk dapatkan nutrisi yang sepatutnya. Tapi jangan risau, ada jalan yang lagi mudah. Siapa yang nak tahu, komen nak. Nanti tim saya akan bagi tahulah. Tim kami akan bagi tahu apa sebenarnya yang boleh membantu ataupun apa rahsia tu yang boleh makan semua nutrisi ni tapi pada kuantiti yang lagi sikit. Alright, okay, tadi ada yang tanya pasal pisang. Okay, so pisang kalau nak makan, satu biji pisang emas tu sekali makan. So kalau nak makan satu hari 2 hidangan buah, maksud dia boleh makan 2 biji pisang sahaja satu hari. Itu tapi dengan syarat tak makan buah lain lah. Kalau pagi dah makan 1 biji pisang, malam nak makan 1 biji apple, cukuplah buah pada satu hari tu. Tak boleh nak makan pagi nak makan 2 biji pisang, petang nak makan 1 biji apple. Tak boleh macam tu 2 biji ataupun 2 hidangan buah sahaja. Alright. Okay, so prinsip. Okay, saya dah jawab soalan. Saya rasa itu saja saya sempat baca. Okay, so prinsip paling utama bila nak makan ni untuk diabetes ni, perlu jaga kuantiti. Walaupun saya kata tadi banyak benda-benda, okay, perubahan perlu dilakukan dalam secara slowly lah. Tak adalah terkejut kita nak buat perubahan tu. Okay, so macam contoh, saya kata tadi, tukar kepada beras perang. Tak perlulah nak tukar beras perang terus. Mungkin campur dulu beras putih dan beras perang. Nanti bila dah selesa, baru kita guna beras perang sepenuhnya. Okay, yang paling penting, apa pun yang terjadi, kena jaga portion. Tak kisahlah makanan apa yang nak ambil. Nak makan chicken pie tadi tu pun, jangan makan sebiji, kongsi dengan kawan. Tapi kalau ikan makan sendiri, itu tak apa sebab dia baik. Okay? Okay, saya rasa itu saja perkongsian untuk hari ini. Saya harap bermanfaat. Jangan lupa jaga kesihatan. Lindungi diri daripada COVID. Okay, jangan lupa pakai mask, amalkan social distancing dan jangan lupa basuh tangan dengan kerap lah. Okay, itu sahaja. Hidup bahagia tanpa diabetes. SKV, care for you.